Pada hari Jumaat yang berbahagia ini, kita berkongsi sedikit ilmu tentang satu kehebatan yang berlaku khususnya pada bulan Rejab ini. Dan untuk pengetahuan tentang mati Allah, bulan Rejab ini perlu kita ingati sebagai satu persiapan sebelum kita menghadapi, jika diizinkan Allah, umur panjang kita menghadapi Sya'ban dan seterusnya, kita menghayati ibadat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu, mukadimah ini saya sebutkan bagaimanakah sebenarnya kegembiraan sahabat Ridwanullah alim ajma'in apabila diberikan lagi peluang dalam bentuk nyawa ini dan kesihatan. Allah berikan panjangkan lagi umur dan peluang pada bulan ini, seperti bulan Rejab. Jadi, kalau kita membaca beberapa kisah sejarah bersama saya, rujukan saya pada hari ini iaitu Fiqhus Sirah An-Nabawiyah ma'a Mawjizit Tarikh Al-Khilafatul Rashidah oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di dalam muka surat 108 hingga berikutnya, dia membuatkan satu subtopik yang agak menarik pada pandangan saya tentang mukjizat Isra' dan Mi'raj. Dan dalam sedikit pengalaman semasa di Mesir, tetapi kita mengikuti di kursus di Darul Ifta. Masa itu kebetulan pada bulan sedemikian, menghampiri bulan Rejab. Jadi setiap pagi kami selepas salam, kami diingatkan tentang Ja'a Ramadan, Ja'a Ramadan, sayati Ramadan. Jadi mengingatkan tentang nadu Allah, kita berdoa kepada Allah al-afiyata. Kita berdoa kepada Allah tentang keselamatan an-nafsa, tentang nyawa, untuk kita diberikan keizinan mungkin terakhir dan mungkin untuk peluang lagi menghadapi Ramadan dan menghayati ibadat dan menjalani ibadat Ramadan. Jadi diperingatkan saling doa mendoakan pada waktu pagi bila berjumpa. Jadi saya masih ingat lagi budaya ini sebenarnya perlu kita juga amalkan, paling tidak mengingati pada majlis-majlis, pada pertemuan Jumaat kita berkumpul ini, kerana kita masih lagi diberikan peluang pada umur sekalian ini untuk kita menikmati Rejab. Dan akhirnya insya-Allah Sya'ban, akhirnya Ramadan. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kerana para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka menunggu-nunggu di antara bulan haram yang Nabi membenarkan dinamakan bulan haram ini, ada 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Bulan haram ini tuan-tuan, ada nama haram ini. Kalau kita pergi ke Mekah, orang kata haram, haram, haram. Itu artinya nak pergi ke tanah haram, iaitu Makkahul Mukarramah. Atau di Madinah, orang kata haram itu nak pergi ke Masjid Nabawi. Jadi rupanya dalam Islam dan sebelum Islam, perkataan haram ini juga dinisbahkan kepada 4 bulan, yang mana Rejab ini bulan ke-7 dalam kalender Hijriah. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, di mana haji, dan kemudian ada Muharram, kemudian masuk lagi Rejab. Kenapa? Ketika ini sebenarnya orang jahiliah sendiri sebelum Islam, tuan-tuan, mereka pun sebenarnya menganggap bulan ini adalah bulan mulia, di mana tidak sepatutnya berlaku pertumpahan darah. Jadi itu sebabnya diharamkan berperang. Jadi Nabi Muhammad SAW bila dibangkitkan sebagai Rasul, maka Nabi membenarkan untuk kita menganggap bahawa bulan ini juga bulan yang mulia. Sebab itu dalam banyak hadis, kebetulan kita ada satu sumber yang hebat dalam Islam selepas lakukan beberapa hadis. Kita hadis, kita akan menemui banyak periwayatan yang menyatakan Nabi banyak berpuasa sunat. Kadang-kadang kita dilihat juga Nabi macam banyak berbuka. Artinya Nabi puasa sunatnya agak banyak, walaupun Nabi tidak menyebut pada hari tertentu. Dan kenapa? Ini ada hadis, ada juga syarah menyatakan bahawa kerana puasa sunat ini sebenarnya ia akan meleburkan dosa-dosa. Sebab itu, tuan-tuan dan mati Allah, kita kembali kepada poin pertama dalam kisah ini. Rejab ini jangan diabaikan berlalu tanpa ada sebarang peningkatan ibadat dan ilmu kepada kita. Kenapa? Kerana kita ni tuan-tuan dan mati Allah, kita kadang-kadang lupa dengan nikmat yang ada. Kita tak, tiba-tiba dah masuk Ramadan.
Kita dah berlalu bulan Rejab begitu saja. Dan kita tak mulakan satu peningkatan amalan dan menguatkan lagi iman kita kepada Allah SWT sebagai hamba, mempersiapkan diri kita pelbagai kemungkinan, terutamanya kematian. Terutamanya dalam kita mencari lagi kekuatan Islam dalam kehidupan kita ini, kita kadang-kadang lupa menjadikan nikmat-nikmat yang seumpama ini sebenarnya ada kehebatan yang perlu kita rebut. Jadi itu sebabnya lah majlis ilmu seumpama ini saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan mati Allah SWT, mari kita tetapi apa yang direngkaskan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti ini dalam kitab sirahnya. Saya menggunakan kitab sirah tuan-tuan kerana dalam Islam kita kena gunakan semua ilmu yang ada untuk memahami sesuatu ibadat dan syariat. Walaupun saya di bidang hadis, kita kena gunakan ilmu akidah, kita kena gunakan ilmu sirah, kita kena gunakan ilmu fiqh dan termasuk ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu falak kalau berkaitan bagi memperkuatkan kefahaman dan ibadat kita. Kerana kita memerlukan kesemua ilmu dalam Islam ini bagi memahamkan. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, pada bulan yang mulia ini, kita kena menganggap bahawa Allah telah memberikan nikmat besar melalui, sebelum saya cerita poin yang kedua, apa yang dinamakan sebagai mukjizat Al-Isra' wal-Mi'raj. Tuan-tuan dan puan Allah, saya berkeyakinan tuan-tuan telah membaca surah Kahfi sebagai satu bacaan sunat. Ada hadis tuan-tuan ya. Hadis bertaraf hasan ini artinya pada hari Jumaat ini lazimkanlah kita membaca banyak Al-Quran, di antaranya suratul Kahfi. Lazimkanlah tuan-tuan. Ada beberapa hadis menunjukkan sesiapa yang membaca dan menghafaz 14 ayat terawal dan sebagainya, insya-Allah dapat dilindungi daripada fitnah Dajjal. Dan perlu difahami tentang kehebatan cerita Kahfi untuk pengajaran kita. Dan sebelum suratul Kahfi, tuan-tuan, bernama satu surah bernama suratul Isra'. Kedua ni surah Makkiyah. Dari sudut pengajian tafsir, tuan-tuan dan Allah, Al-Isra' ni jangan dibiarkan tak ada apa-apa dengan kita. Kerana ia merupakan satu mukjizat yang akhirnya mukjizat itu telah menjadikan kita berkumpul pada hari ini dalam kita mendirikan solat. Kerana dalam satu hadis yang panjang, tuan-tuan dan Allah, disebutkan wa fiha furidat as-salawatul khams 'alal muslimin wa hiya fi asliha 50 salata fil yawmi wal lailati. Jadi kerana apa? Daripada Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan, akhirnya difardukan 5 kali solat. Yang asalnya 50 kali solat. 50 solat dalam sehari semalam. Subhanallah. Jadi bayangkan tuan-tuan, jika kita wajib mendirikan 50 kali solat, bagaimana masa kita? Jadi itu sebabnya mukjizat ini, perubahan yang berlaku daripada 50 ke 5 ini, satu mukjizat yang mengandung pelbagai hikmah yang disebut oleh ramai sejarawan ataupun pensyarah hadis yang mensyarahkan hadis, manusia yang biasa akan lupa. Sekiranya kita diwajibkan 50 kali tuan-tuan, sehari semalam solat, bagaimanakah kekuatan kita? Tetapi hikmahnya dengan penurunan, dengan nasihat daripada pelbagai Rasul, Nabi pergi menghadap Allah, ini kena wajib beriman tuan-tuan. Kerana Isra' ni, Miracle Night ini telah pun dibincangkan panjang, dan kalau kita orang Islam masih lagi tak yakin membaca surah Isra' pun kita tak tahu apakah ayat pertama tu maksud dia, saya bimbang kita akan tidak merasai kekuatan dan kehebatan kita sebagai seorang Muslim yang sentiasa dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan Allah, disebut di sini bahawa mukjizat as-salat, ini poin saya yang kedua. So masa kita akan berlalu dengan cepat insya-Allah. Poin saya yang kedua tentang solat ini tuan-tuan, kita mesti menganggapnya sebagai satu key performance Muslim setiap hari. Sebab sekarang ini macam baru berakhir bulan Disember baru ni, kita disibukkan dengan melihat apakah kita mencapai ataupun tidak KPI kerja kita mengikut majikan kita. Tetapi jangan kita lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita dengan Allah SWT yang kita ni hamba, kita ada harian pencapaian yang mesti kita hitung dan usahakan. Saya sebutkan hitung ni tuan-tuan, sebab 5 kali ini mesti
masuk masa kita berada di mana dan kita dapat tak kekuatan daripada masa yang begitu tak panjang pun daripada kerja seharian kita, tetapi itu merupakan kewajipan yang kita imani. Dan solat itu imaduddin. Dan solat itu memberi kesan kepada kejayaan dan keberkatan kerjaya kita KPI setahun ini. Mari kita muhasabah, tuan-tuan. Berimankah kita, saya ambil muhasabah pada diri saya, Universiti Melaya, dalam mengejar ranking dunia universiti ini, yang diterajui juga oleh orang Islam, universiti ini. Berimankah kita bahawa kita memerlukan kuasa Allah? Dan kat mana kita nak mohon, orang pekerja Muslim mesti on time ketika solat, kerana itu semua daripada Allah. Nak beri kepercayaan ni, walaupun manusia akan memilih, pemilihan ini berdasarkan banyak kriteria, tetapi di antaranya pure kriteria, pure review. Jadi kesemuanya ni kadang-kadang, tuan-tuan, di luar walaupun kita usaha, tetapi sebenarnya Allah lah menentukan. Tetapi banyak mana orang melihat bahawa laungan hayya 'alal falah itu, selepas hayya 'alas salah itu, sebenarnya akan memberi kesan kepada semua kehidupan kita, termasuk organisasi yang memberi gaji kita bulanan. Sebenarnya Allah jualah yang memberi, mengizinkan ke semua itu. Dan di antara aktiviti harian yang mesti diusahakan, kalau boleh macam himpunan Jumaat ini, dalam masa 1 jam lebih atau 2 jam, kan tak sampai pun, ialah kita membuang segala kesibukan sebelum zuhur ini atau Jumaat ini, dengan kita menumpukan kita hamba Allah, kita memerlukan hidayah Allah, dan kita akan menjadi makmum kepada seorang imam untuk kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Mukjizat yang hebat, tetapi kadang-kadang kita tak berapa nak serius, tuan-tuan. Saya pernah mencadangkan selaku stengko agama di sebuah negeri kepada satu exco kerajaan negeri agama, supaya pekerja Islam di negeri tersebut, di samping bagaimana kita boleh didik dia supaya dia datang selepas makan itu untuk mendirikan solat berjemaah, sebagai satu usaha bagi melahirkan generasi yang berkualiti, yang akan mencegah kemungkaran, yang akan kesemuanya, kerana kita melihat dalam ilmu itu disebut oleh ulama. Dan kita yang ada kuasa ni, tuan-tuan, bagaimana kita boleh mengajak dalam bentuk sedemikian macam ini. Allah mensyariatkan bermujur ada sehari dalam 5 hari ini, tuan-tuan, seminggu ni, bernama Jumaat. Tetapi selain pada Jumaat ini, kita dituntut juga sepatutnya yang lelaki, yang tak ada excuse, yang tidak ada darah haid, kita sepatutnya akan berikan masa ketika waktu solat untuk kita menguatkan ukhuwah dan menyembah Allah dalam bentuk kesatuan hati dan iman. Ternyata, tuan-tuan, ceritanya, kertas saya ni tinggal kertas je lah. Tapi kami sebagai ahli akademik ini dah buat kajian, dah tanya orang ini nak kan. Tapi kalau dia kata tak ada arahan untuk ini, masing-masing aja lah. Kami cuma minta, saya mencadangkan 2 waktu, Zuhur dan Asar, sebelum balik itu, kenapa tidak kita boleh mendirikan solat berjemaah? Lebih kurang masa 40 minit sahaja pada pekerja Islam. Poin yang kedua, saya pernah mencadangkan kepada ahli parlimen, supaya parlimen itu disebut oleh speaker supaya berhenti untuk solat berjemaah. Dan saya ditepuk ketawa di parlimen dengan saya, tuan. Tak apalah. Jadi nak cerita nama Allah, saya sampaikan isu ini. Nak ceritanya, ramai melupakan solat inilah tempat menyatukan hati. Solat inilah sebenarnya yang akan melembutkan kita hanya mengikut seorang imam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, poin saya yang ketiga, bagaimanakah disebut dalam kitab ini bahawa mukjizat Isra' dan Mi'raj ini bukan semata-mata perjalanan, apa yang ditemui, apa yang dinaiki oleh Nabi berjumpa Allah SWT, tetapi bawa balik dengan solat, itulah sebenarnya mukjizat yang menjadi rukun, salah satu pada rukun Islam, dan diwajibkan kepada kita. Dan apakah kita buat persiapan untuk mendirikan kewajipan itu dalam bentuk yang paling profesional, yang paling terbaik, macam mana kita mencapai KPI. Nak 100% kalau kami ni, tuan-tuan, KPI kami masuk aja benda tu pun naik markah. Baru ni, minta maaf saya kata ada yang sakit jantung, tengok KPI tak capai lagi.
ada exit polisi. Oh. Okey, mungkin kerana risau sangat, tak tahu tiba-tiba sakit, meninggal. Wallahualam lah. Orang risaukan sangat tak capai kerana ada exit polisi, dapat 60 markah. Tetapi rupanya tuan-tuan, apabila kita jaga hak Allah, Allah pasti akan berikan jalan untuk hak manusia yang lain. Tetapi berapa ramai orang percaya perkara ini. Ini isu yang paling besar dalam muhasabah kita pada hari ini, tuan-tuan. Sebab itu poin saya yang ketiga, apabila kita menatapi sejarah ini, hampir semua sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, kita bermula dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kita bermula dengan lepas itu Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Osman radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an adalah merupakan khulafa ar-rasyidin. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin tamassaku biha wa 'adu 'alaiha bin nawajiz, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diterima, tuan-tuan. Kalau ada perbincangan boleh WhatsApp saya akan terangkan macam mana nak terima hadis ini. Kerana hadis ini kata Nabi, hendaklah engkau mengikut sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk Allah, dan tamassaku biha, pegang betul-betul dua sunnah ini. Di samping perintah Allah dalam Al-Quran, kita memerlukan ulama, dan wakil kepada ulama selepas Nabi bernama khulafa ar-rasyidin ini, yang memiliki pemerintahan dan juga menurunkan sunnah Nabi yang terbaik. Dan keempat mereka ini merupakan yang ditafsirkan sebagai ahli syurga. Tuan-tuan boleh buka kitab Musnad Ahmad, di antara 10 orang yang dijamin perawi yang masuk syurga, disusun daripada 4 orang ini: Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Apa yang saya nak kongsikan daripada kitab ini yang ringkas, tuan-tuan dan puan, kesemua 4 orang pemimpin kerajaan Islam yang pilih dunia ini, Umar Al-Khattab yang pernah membebaskan pertama kali Baitul Maqdis, salatlah yang menjadi agenda utama dalam menggerakkan Islam kepada semua tempat di dunia ini. Masjidlah menjadi tempat menyelesaikan permasalahan dan persengketaan. Kekuatan jemaah salat inilah yang sebenarnya menguatkan kekuatan Islam sampai mampu melakukan diplomasi. Kalau terpaksa mengangkat senjata kerana Allah, akhirnya diterima oleh rakyat dan manusia pada sebuah tempat. Ini disebut oleh Dr. Anak Baradan Ambuti kerana ia merupakan mukjizat. Ia merupakan mukjizat. Sebab itu, tuan-tuan, kembali pada poin yang terakhir ataupun poin seterusnya. Ada masa lagi ya. Kenapa dalam surah dalam Al-Quran kita menemui cerita pasal satu surah bernama Luqman? Dan dalam ayat tertentu kita jelas Allah mendatangkan pendidikan ibu bapa itu. Diajar melalui solat ini tentang mengenal Allah, tidak melakukan syirik. Kenapa Allah bentangkan bentuk sedemikian cara mendidik? Ini kembali pada keluarga kita, tuan-tuan mati Allah. Jadi sebab itu kita akan, ya bunayya aqimis solah wa'mur bil ma'ruf. Dan sebelum itu Allah menyatakan bagaimana didikan dalam bentuk nasihat, wasiat. Dalam tafsir Al-Munir, tuan-tuan, almarhum Dr. Wabah Zuhaidi, dia berikan topik pada ayat, penghimpunan ayat ini. Dia kata wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya dalam bentuk pendidikan nasihat. Dikatakan wasiat. Jadi artinya di antara wasiat yang perlu kita sebutkan dan berikan kepada kawan keluarga kita tentang jangan tinggalkan solat dan dirikan solat sebagai satu perkara rukun Islam, menyembah Allah, dan ia memiliki mukjizat yang hebat. Walaupun mukjizat ini milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kekuatan daripada yang terbit daripada mukjizat ini. Sebab itu Wabah Zuhaili, saya pun bila tengok kenapa dia namakan sebagai Mu'jizatul Isra wal Mi'raj minas solah. Dan bila dihuraikan kerana ramai yang tidak melihat bahawa solat inilah satu-satunya yang ibadat seharian orang Islam yang melambangkan sama ada dia Islam atau sebaliknya. Dan dalam solat juga dapat diukur apakah seorang itu mukmin ataupun munafik. Kerana Allah beritahu sembahyang solat orang munafik ini sembahyang solat orang malas. Ini bukan kata-kata Nabi. Allah beritahu tanda-tanda. Sebab itu fawailul lil musallin. Kenapa dalam suratul Ma'un
Allah bagi templak pada orang yang sembahyang kerana manusia. Sebab itu tuan, kenapa ada cerita pasal suratul Mukminun tentang kehebatan orang yang solat khusyuk ni pasti berjaya. Dan inilah kekuatan keluarga, pendidikan keluarga yang mesti kita sebagai bapa, kita sebagai suami, menjadikan trust di awal pagi, keluarga kita menyembah Allah dengan solat subuh itu, tuan-tuan mati Allah. Sebab itu pada bulan ini, kita membiasakan dan mengingatkan balik bahawa sempena bulan Rejab yang kita nikmati ini, kerana ramai tuan-tuan, Allah ambil nyawa secara tiba-tiba. Pagi tadi depan mata saya, sebuah kereta berlanggar dengan motor, terus terjarak dua-dua motor penunggang motor tu berlaku depan mata. Jadi banyak lagi cerita sebab saya bulang batang kali ke Melayah setiap hari. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, Allah ni boleh ambil nyawa dalam keadaan yang begitu macam-macam. Apa yang saya nak beritahu bahawa bila nyawa kita diambil dalam keadaan yang kita tak sangka masa bila, waktu bila, maka kita yang masih lagi berada dalam keadaan diberi peluang, sedemikian sepatutnya kita bersedia dan membuat persiapan bahawa solat inilah yang akan ditanya oleh Allah SWT yang pertama. Dan kita wajib beriman itulah audit daripada malaikat nanti kepada kehidupan kita nanti di akhirat, tuan-tuan. Ini ada hadis. Berimanlah kita, tuan-tuan, bahawa walaupun kita diaudit oleh audit dalaman ke Sirim ke di dunia kerjaya ni, tapi kita kena ingat ada besar lagi besok. Sebab itu berimankah kita, Raqib Atid ni yang berada di kiri dan kanan kita, tuan-tuan, akan terus menjadi pencatat yang tanpa tidur, tanpa lupa dalam merekodkan segala amalan kita. Dan di antara rekod yang besar menjadi KPI-nya bagaimanakah solat kita. Sebab itu solat ini bukan hanya bagi orang yang nak bersara dan orang bersara, tuan-tuan. Daripada mula anak itu berumur 7 tahun. 7 sinin. Jadi tadi saya mendengar tentang bulan ini sebagai bulan solat negara. Sempena bulan Rejab saya dengar Radio Hakim tadi. Alhamdulillah. Tapi ingatkanlah tuan-tuan, kita setiap hari patutnya bermula awal pagi kita mengejutkan ahli keluarga kita tentang subuh. Walaupun lepas tu nak pergi sekolah, tuan-tuan, ya, tentang menyembah Allah. Kalau kita tengok bagaimana kekuatan Muhammad Al-Fatih, dalam bukan tengok cerita dekat YouTube aja, tetapi baca sejarah. Dan tuan-tuan boleh pergi ke universiti seperti Istanbul, ke Karabakh dan sebagainya, Saqqara University, tuan-tuan berjumpa dengan profesor yang memang orang Turki bidang sejarah ini. Saya tanya 3 orang daripada 3 buah universiti, apa sebenarnya kekuatan Muhammad Fatih ini dari sudut dia tu boleh membuka semikian. Dia kata as-solat. Bukanlah kebijaksanaan strategi, tetapi ramai yang menyebut bahawa dia menjaga solat. Tapi kalau kita tengok dalam filem, tuan-tuan, kadang-kadang tak jumpa bab ni. Tetapi bila kita membaca dan menemui orang yang memang mengetahui sebenarnya bahawa solat ini, sebab itu Turki walaupun diperintah oleh selepas kejatuhan kerajaan Osmania, naik lepas tu dikatakan Ataturk, dia tidak menutup masjid. Walaupun ada cerita dia supaya diubah kepada azan ni bahasa Barat ke bahasa Turki, ni satu pandangan lah. Tetapi dalam apa yang sempat saya tanya 3 orang tadi, menyebut bahawa kerana ketika itu solat ini dilihat, inilah yang dipercayai oleh Kemal Ataturk dan tenteranya, yang sehingga Islam sampai ke Turki itu boleh membuka kota Konstantinopel, menjatuhkan kerajaan Konstantinopel ini, kerana Islam yang mana diamalkan solat secara yang fardu, berjemaah, dan ditambah lagi dengan kekuatan tenteranya, dengan tahajud dan sebagainya. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, marilah kita membentuk keluarga ni dengan kita sentiasa memastikan pendidikan solat kepada anak-anak kita tu berterusan. Walaupun mungkin mereka akan mendirikan rumah tangga, mereka masih lagi kecil, tetapi mengingatkan bahawa solat ini perlu dilaksanakan secara sebaik-baik,
saya namakan sebagai profesional, kerana orang Islam jika menjaga solat, dia akan menjaga masa, dan bila dia menjaga masa, dia tahu memberikan hak kepada semua di sedia solat. Sebab itu, tujuan solat tadi kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang ini ramai orang mungkin melupai. Dalam kita menghadapi pelbagai balak dan wabak, pelbagai masalah jenayah, pelbagai cerita yang di luar kemampuan kita, kadang-kala kita hanya mungkin menjadi pemerhati, ataupun kita mungkin hanya dapat melihat dan berdoa jauh, ataupun sebaliknya. Tetapi kita tidak dapat kadang-kala untuk menggunakan semaksimum mungkin kekuatan solat itu bagi kita memohon pada Allah supaya dimakbulkan usaha dan kita punya seriusnya perancangan dunia kita ini. Sebenarnya kita tetap memerlukan pertolongan Allah dalam banyak semua keadaan. Bagaimana satu tempat yang mungkin dulu bernilai tinggi, harga rumah tinggi, tapi sekali Allah bagikan banjir, tuan-tuan, nilai akan turun begitu rendah. Dan siapa yang mendatangkan air yang Allah bagikan, tapi bila tak diuruskan dengan betul, maka kita layak menerimanya. Dan akhirnya tempatnya begitu tinggi nilainya yang dibanggakan, tiada tempat apa-apa lagi. Dan bila kita membaca sejarah Yaman, kita membaca sejarah yang tempat lain, dunia Arab, Mesir, yang pernah hebat, tapi bila tuan-tuan pergi dan melihat sekarang ini, kita masih sedih. Yang kita baca hanya dalam Al-Quran tentang Balqis, kehebatan Palestin Nabi Sulaiman AS, yang kita tengok dulu hebat, tetapi berakhir dengan satu keadaan yang amat mendukacitakan. Sebab itu orang Islam tiada sebenarnya pilihan lain. Semata dalam kita menghadapi musibah ini, sebenarnya kita kembali balik sebenarnya. Bila Allah bagi peluang kita hidup, maka janganlah kita lupakan sebagai Muslim itu rukun Islam. Selepas syahadah ini, kita mesti mendirikan solat dalam bentuk yang betul-betul sebagai hubungan, bukan saja hubungan kita dengan Allah, tetapi sebenarnya akan banyak menyelesaikan masalah konflik manusia kerana tamak, kerana ego. Sebab tiada keegoan dalam solat ni, tuan-tuan. Kalau kita melampaui daripada imam punya perlakuan, solat kita tak sah. Kita dididik 5 kali, hanya ada seorang ketua aja, tuan-tuan, bernama imam. Inilah Nabi mendidik para sahabat yang hebat ni. Kita ketepikan segala apa-apa jawatan ke, jusa A, jusa B, jusa C ke. Ketika ini, tuan-tuan, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya orang yang khusyuk saja, tuan-tuan, yang mendapat qad aflahal mu'minun. Jadi ketika itu, tuan-tuan, kita tahu kuasa sementara, jawatan sementara, jika kita bawa untuk kebaikan, akan adalah kebaikan. Tapi dalam solat ni, sama ada yang terbaik saf depan, kemudian kalau belakang tapi khusyuk yang betul, boleh membetulkan yang depan, semua menjadi sebagai satu keadaan yang hebat. Jika tuan-tuan berjumpa dengan beberapa orang bukan Islam, pengkaji Islam, di antara kekagumannya, bila kita berbicara tentang ibadat dalam agama, dia akan sebut hanya Islam saja yang mempunyai sistem ibadat yang very strict dan proper berbanding dengan agama lain. Sebab itu, tuan-tuan, jika ini kita tidak jadikan sebagai satu kekuatan untuk orang Islam ni kuat, bersatu, maju, dan masjid bukan saja sepatutnya menjadi tempat untuk ibadat, tapi mampu berimpak kepada keseluruhan macam mana yang berlaku ketika Sayyidina Uthman bin Affan bertahta Allah. Dia memerintah sebagai khalifah ketiga, di antara projek terbesar di samping Al-Quran, mengumpulkan milik itu membesarkan Masjidil Haram. Bila kita baca sejarah ini, tuan-tuan, boleh baca dalam kitab ini. Kesan sebab Sayyidina Uthman melihat, terutamanya Hijaz ketika itu dikenali, dan Mekah ini, bukan saja tempat ibadah, tetapi tempat untuk menjana kekuatan ekonomi umat Islam melalui pusat ibadah pada Masjidil Haram ini. Jadi kita, bila tempat bersatu ni, tuan-tuan, dalam sudut ekonominya, bila berkumpul, ikut pula ketetapan bersama. Di situ kita ada zakat, di situ kita ada sedekah. Jadi masjid dah sebenarnya pertemuan yang hebat. Pengalaman kita kalau berada luar negara, tuan-tuan,
kita tak cari orang baik ni, kita pergi kat masjid. Sahabat saya dapat percuma rumah sewa di Turki kerana dia pergi ke masjid cari ada tak rumah sewa. 9 bulan duduk Turki dapat percuma sebab dia boleh jadi imam. Nak ceritanya melepaskan dia punya tanggungan. Kerana dia orang baik biasa ada kat masjid. Jadi itu sebabnya masjid tertentu tuan-tuan macam di Jeniang tu dia bagi satu tempat di masjid itu untuk musafir. Kalau tuan pergi ke masjid Jeniang tu, dia bagi satu laluan musafir, ada suara, ada tempat menjadi. Sebab apa tuan-tuan? Musafir ni perlu disantuni kerana doa mereka mustajab. Ini ramai orang tak nampak kekuatan itu. Tapi kalau kita tengok cabaran kita, pergi ke surau RNR, tuan-tuan nak tahu siapa yang nak jadi imam. Semua masing-masing. Solo tuan-tuan. Kalau kita jadi imam, kita jadi pelik. Bang, boleh kita solat? Dia tengok kita. Okey, naik dulu. Itu saya lah pengalaman saya. Kadang-kadang semua tengok kiri kanan, siapa nak jadi imam. Tak payah semua sembahyang masing-masing. Jadi, saya pernah WhatsApp lah kepada pelas ni. Saya kata, lantiklah proper imam sikit kat tempat anak yang besar ni. Ataupun tulis itu, solatlah secara berjemaah. Kerana itu lebih baik. Kerana sebenarnya di situlah sebenarnya tuan-tuan, kita melaksanakan sunnah Nabi SAW. Jadi, poin yang saya tak akhir ini, marilah dalam kita menyambut dan kita bersyukur Allah bagi nikmat nyawa pada bulan ini tuan-tuan, Rejab ini, jangan kita lupa kita perlu mempertingkatkan ibadah. Kita perlu menyemak kualiti solat kita. Apakah kita ni dalam 5 kali tuan-tuan 2 aja berjemaah. Itu pun maghrib dan isyak. Subuh seorang-seorang, zuhur seorang-seorang, asar ujung-ujung. Kadang-kadang dia sembahyang zuhur tu 2-3 minit sebelum asar. Kalau boleh, nak jamak sekali. Nak cepat. Jangan, tuan-tuan Allah. Ini bukan cara yang terbaik sebagai orang yang Allah jamin qad aflahal mu'minun. Kerana orang mukmin yang berjaya ni dia menjaga solat dia, solatnya khusyuk. Allah sebut 2 kali solat dalam keadaan begini. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian orang yang menjaga allazina fi salatihim hafizun. Jadi marilah kita capai mempertingkatkan tuan-tuan berdoa pada Allah. Sebab itu terakhirnya tuan-tuan, bagaimana kedudukan doa ini? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Biasa kan kita dengar betul tuan-tuan ya? Bolehkah tuan-tuan ikut saya? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami kehidupan kami pada bulan Rejab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Tuan-tuan rahmati Allah, hadis ini mempunyai ramai perawi. Okay. Sebagai salah seorang lajnah tahqiq hadis KDN ini, saya sebab ditanya bila sampai bulan tiap-tiap tahun orang tanya tuan ya. Ustaz ni hadis dhaif ni ustaz. Boleh ke kita amal? Saya kata jika tuan belajar hadis dhaif ni ada 2. Satu dhaif kerana terputus sanad, yang kedua dhaif kerana teruknya periwayatan perawi. Terputus sanad ini dia boleh meningkat kepada hasan gharib. Sekiranya dibuat cross reference menggunakan ilmu mutaba'ah, i'tibar dan syawahid. Pening ustaz ni. Tapi saya kata sebab itu Imam Nawawi meletakkan hadis ni dalam kitab doanya Al-Azkar. Ibnu Hajar Asqalani sebut kena baca doa ni. Kerana yang dhaifnya perawi dia. Tetapi bila matan tuan-tuan masyhur digunakan oleh ramai, dia boleh menjadi meningkat kepada makbul. Sebab itu ramai di kalangan ulama yang kita jumpa baik di Syria, di Syria, kita jumpa di Mesir terutamanya, memang pengalaman saya ini di antara yang diucapkan. Sebab nak sampai Ramadan tuan-tuan hanya Allah mengizinkan nyawa kita. Allah akan memberi kesihatan kita. Sebab Ramadan ni apakah Ramadan terakhir ataupun kita tak sampai, wallahu a'lam. Itulah adab sebagai seorang hamba Allah. Semoga ada kebaikan. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wallahu a'lam.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله أعلم. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.